إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah, tuan-tuan sekalian, kita kembali menyambung surah Sajadah ayat 23. Sebelum itu kita hadiahkan surah Fatihah kepada mangsa gempa bumi di Morocco Maghribi. Jumlah kematian hampir 1,000 orang. Rasanya baru sehari dua je dah Morocco. Baru terbaca. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Di ayat 23, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. 23, 24, 25. Dan sesungguhnya telah kami berikan, kami anugerahkan, kami kurniakan sebuah kitab kepada Musa, iaitu kitab Taurat. Maka janganlah engkau ragu-ragu dari menemuinya, dan kami jadikan kitab itu petunjuk bagi Bani Israel. Dalam ayat yang kita tafsirkan ini, kita dapat merasakan bagaimana Allah Ta'ala menunjukkan kasihnya kepada Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Tuan-tuan, setiap apa yang Allah kisahkan dalam Al-Quran, dia tidak lari daripada peringatan dan ibrah kepada kita dan khususnya untuk Nabi kita Muhammad SAW. Bila dikisahkan kisah Nabi Musa dalam ayat ini, tentunya ada hubung kait kepada baginda yang kita tahu bahawa surah Sajadah ini merupakan surah Makkiyah, ketika Nabi menghadapi penentangan yang cukup kuat daripada musyrikin Mekah. Jadi surah ini merupakan suatu menunjukkan rahmat dan kasih sayang, khususnya ayat ini kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nabi Muhammad dan bagaimana perlu hubungan, dan juga ada hubung kait antara hubungan tugas baginda sallallahu alaihi wasallam dengan nabi-nabi yang terdahulu. Maknanya adanya kesinambungan. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Kami utuskan pada setiap nabi itu membawa tema yang sama, iaitu menyembah Allah Ta'ala dan menjauhi daripada taghut. Jadi ada hubungan antara nabi kita dan nabi-nabi terdahulu, terutama terkait dengan kisah Nabi Musa alaihissalam. Dalam banyak hal, perjuangan Nabi Muhammad pada umumnya, pada garis besarnya,
sama dengan perjuangan Nabi Musa alaihi salam. Sehingga diceritakan Nabi Musa ini disebut 300 kali dalam Al-Quran. Bayangkan, kitab Al-Quran diturunkan sebagai maknanya kitab akhir zaman pada umat Nabi Muhammad, dikisahkan Nabi Musa 300 kali. Ya, nak menunjukkan betapa dekatnya perjuangan Nabi Musa AS dengan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat ini Allah menerangkan bahawa kepada Musa itu telah diturunkan kitab Taurah lah. Ya. Seperti ayat yang kita baca tadi, walaqad ataina Musal kitaba. Ya. Telah diturunkan kitab Taurah, dan kepada Nabi Muhammad pun telah diturunkan wahyu-wahyu. Diturunkan wahyu-wahyu yang keseluruhannya menjadi sebuah kitab, iaitu Al-Quran. Jadi ada persamaan dari sudut kitab. Maksudnya Nabi kita menerima kitab Al-Quran dan Nabi Musa juga menerima kitab, iaitu kitab Taurah. Kemudian walaupun mushaf Quran yang ada pada kita ini hanya dibukukan pada zaman selepas itu khalifah lah, Khalifah Abu Bakar, dan pada zaman Umar, 2 tahun setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi walau bagaimana itu dari segi pengumpulannya, namun di dalam dada-dada sahabat telah pun maknanya tersimpan dalam dada mereka itu tentang ayat-ayat Al-Quran, dan mereka itu ialah hafiz Quran. Qatadah menafsirkan pada ayat, dan janganlah kamu wahai Muhammad merasa ragu-ragu. Pada ayat sebut fala takun fi miryatin min liqa'ih, maka janganlah engkau wahai Muhammad merasa ragu-ragu daripada menemuinya. Apa maksudnya di situ? Kata Qatadah menafsirkan janganlah engkau wahai Nabi Muhammad merasa ragu-ragu bahawa dia akan mendapat martabat yang paling tinggi lagi, iaitu Nabi Muhammad akan mendapat martabat yang lebih tinggi lagi. Kalau Nabi Musa mendapat kehormatan dengan diajak bercakap-cakap dengan Tuhan di atas gunung Tursina, wa kallamallahu Musa taklima, Allah telah berbicara dengan Nabi Musa dengan sebenar-benar bicara, Bukit Tursina. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maknanya jangan ragu-ragu lagi bahawa dia atau baginda akan diberi peluang kesempatan bertemu dengan Allah pada martabat yang lebih tinggi. Itu bila Isra' dan Mi'raj. Pada malam Isra' dan Mi'raj ketika menerimanya perintah solat. Di mana sehingga pertemuan antara baginda dengan Allah Ta'ala bukanlah berlaku di muka bumi, tetapi berada pada martabat yang paling tinggi, di Sidratul Muntaha, lebih tinggi pada Sidratul Muntaha, lebih pada langit yang ketujuh lagi, menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebab itulah maka Allah memberikan jaminan dalam ayat ini, wahai Muhammad, kamu jangan ragu-ragu, kamu juga akan kembali sebagaimana Nabi Musa berbicara dengan Allah Ta'ala di Bukit Tursina, maka engkau Muhammad akan mendapat darajah yang paling tinggi lebih pada itu dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj. Tuan-tuan, kalau dalam kita lihat bahawa ketika Nabi diceritakan tentang kisah-kisah Nabi terdahulu, maka dia memberikan suatu kekuatan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Baru ni bila saya dengar tengok orang kongsi, adik kita siapa nama dia, yang meninggal 6 orang adik-beradik, Abdul Rahman ni. Jadi kumpulan intim pergi ziarah kan. Saya ingat saya ada share. Tazkirah kumpulan intim tu memang terkesan semua lah. Dia kata apa, adik Abdul Rahman ini orang yang Allah pilih, dan skrip kehidupan perbandingannya lah, sebagaimana skrip Abdul Rahman ini, adik kita ini, seperti skrip yang dihadapi oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dari sudut ada similaritinya, kesamaan. Ya kan? Nabi kehilangan ayahnya masa dalam kandungan ibu.
kandungan 2 bulan. Kemudian Nabi pula kehilangan ibunya ketika umur 6 tahun. Kemudian Nabi kehilangan duduk dengan tok. Tok pula meninggal. Abdul Muttalib. Ya. Kemudian Aqilah membesar bersama Abu Talib. Anak yatim lah ya. Tak ada mak, tak ada ayah. Yatim piatu lah. Kemudian bila sampai peringkat dah berkeluarga, berkahwin dengan Siti Khadijah, tak lama lepas itu meninggal pula Abu Talib. Pak saudara dia yang banyak memberikan sokongan. Dalam tempoh, rasanya dalam tempoh 6 hari, meninggal pula Khadijah. Kemudian anak-anak Nabi ni, yang 7 orang tu, semua meninggal. Kecuali Fatimah. Yang hidup sama dengan Nabi, maknanya berterusan. Semuanya meninggal. Qasim meninggal, Ruqayyah meninggal, Ummul Qasum meninggal. Jadi apa hikmahnya? Maknanya hikmahnya adalah supaya yang ada dalam hati Nabi itu adalah hanya Allah Ta'ala. Oh, itu dia punya. Dan kasih sayang Nabi itu kepada umatnya. Jadi, ialah ini tazkirah pada adik kita tu kan. Maknanya supaya Allah nak tentukan, nak pilih supaya adik Abdul Rahman kita itu. Kita kalau Abdul Rahman dekat Perak mau kita ziarah ya. Segamat jauh. Ialah kita doakanlah dia. Bayangkanlah sampai 6 orang meninggal serentak pula tu. Ya. Allah pilih dia, mudah-mudahan dia akan menjadi orang yang kuat, insya-Allah kita doakan. Jadi begitulah kita lihat dalam kisah ni bagaimana Nabi dikaitkan dengan kisah Nabi Musa alaihi salam yang menerima kitab, ya, dan Nabi juga menerima wahyu iaitu Al-Quran, dan Nabi dalam riwayat Qatadah ini berpendapat bahawa Nabi akan berada lebih daripada itu lagi, iaitu bertemu dengan Allah Ta'ala dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Itu pendapat Qatadah. Ya. Adapun pendapat Ibnu Abbas yang terkait dengan ayat bahawa kamu jangan ragu-ragu untuk bertemu dengannya, dalam ayat ini ialah menemui Nabi Musa itu sendiri di langit ketika melakukan Mi'raj. Itu pendapat yang kedua. Ya. Maknanya kamu jangan ragu-ragu wahai Nabi Muhammad, kamu juga akan bertemu dengan Nabi Musa dalam malam Mi'raj. Namun di sini Hamkah lebih berat kepada pandangan yang pertama itu Qatadah. Baik. Adapun bertemu secara muwajahah sehingga Allah terlihat oleh mata dalam keadaan yang sekarang, tidaklah dapat baik Musa ataupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu maknanya kita serah pada Allah bagaimana bentuk pertemuan itu. Ya. Itu hanya Allah Ta'ala yang lebih mengetahui. Ya. Di sana jelas dikatakan bahawa ketika Musa ingin Tuhan memperlihatkan diri kepadanya, Allah telah menyatakan dengan tegas. Ya, ketika Nabi Musa meminta supaya Allah memperlihatkan wajahnya, bukan tidak yakin, tetapi untuk menambahkan keyakinan. Gitu ya. Ya. Ketika Allah berkata kepada Nabi Musa, innaka lan tarani. Wahai Musa, kamu pasti tak akan dapat melihat aku. Ya. Kemudian Allah perintahkan Nabi Musa melihat kepada sudut, di satu sudut iaitu bukit, gunung. Kamu lihatlah gunung. Ketika Nabi Musa melihat gunung yang gagah itu, ya, setelah Allah memperlihatkan kekuasaannya ke gunung sehingga gunung itu jatuh, runtuh. Gunung yang kuat itu pun rebah, runtuh. Pengsan Nabi Musa. Nabi Musa bukan melihat wajah Allah, melihat gunung. Yang mana Allah memperlihatkan kuasanya kepada gunung. Ya, ada mengatakan Allah membuka hijabnya kepada gunung. Gunung yang kukuh itu pun runtuh. Ya, jadi Nabi Musa hanya melihat gunung tu je. Yang runtuh berkecai itu Nabi Musa pun pengsan. Jadi begitulah melihat betapa maknanya di luar keupayaan kita untuk melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala, melainkan pada hari kiamat nanti. Ya. Baik, jadi maka begitulah ya, ketika ada orang bertanya kepada Nabi SAW, macam mana rupanya pertemuan kamu dengan Allah Ta'ala. Nabi pun demikian, setelah baginda turun dari langit, ada sahabat yang bertanya,
di antara Abu Zar, apakah engkau dapat melihat Tuhan engkau? Maka Nabi mengatakan, anna narahu, bagaimana aku dapat melihat dia? Jadi itu satu pertanyaan yang Nabi pun tidak boleh menjelaskannya. Kata-kata anna menunjukkan tidak mungkin. Jadi maknanya itu habis tentang itulah ya. Kemudian, dan kami jadikan kitab itu petunjuk bagi Bani Israel. Wa ja'alnahu hudan li Bani Israel. Kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel. Iaitu kitab yang diturunkan kepada Musa, dijadikan oleh Allah petunjuk bagi Bani Israel, kitab Taurat. Sebagaimana kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam petunjuk pula bagi seluruh alam yang lebih luas dari semata-mata satu kaum ke satu bangsa. Di Quran ini lebih dari sudut itu adalah dia universal, seluruh alam. Sedangkan Taurat itu hanya untuk Bani Israel saja. Memang risalah-risalah terdahulu umat Nabi itu hanya untuk umat itu saja. Sebab itu ada zaman yang Nabi-nya lebih bersatu. Contoh Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut dalam zaman yang sama. Nabi Lut diturunkan di Sodomi itu kan. Nabi Ibrahim di sebelah Palestin. Jadi masing-masing ada umat dia, ada dia punya teritori dia. Tapi untuk Nabi kita Muhammad SAW, dia merangkumi seluruh alam. Risalah Al-Quran itu merangkumi seluruh alam. Taib itu, dan telah kami jadikan di antara mereka itu pada ayat 24. Wa ja'alna, dan telah kami jadikan di antara mereka itu, iaitu di kalangan Bani Israel, a'immah. A'immah ni ialah jamak pada imam, plural dia, iaitu imam-imam atau pemimpin-pemimpin lah. Yahduna bi amrina, yang mendapat petunjuk dengan perintah kami, bi amrina. Lamma sabaru, apabila tatkala mereka itu bersabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka itu adalah terhadap ayat-ayat kami amat yakin. Jadi di kalangan Bani Israel itu setelah Nabi Musa wafat, dia meninggal, Allah maknanya menjadikan ada yang menjadi pelanjutnya, penerusnya. Ya, di kalangan Bani Israel yang meneruskan risalah Taurat itu. Ya. Dan memanglah kita tahu bahawa risalah yang disampaikan itu dia tidak akan maknanya berkelanjutan, ya, berterusan, melainkan ada yang meneruskan. Ya. Dan sifat orang yang meneruskan itu ialah kesabaran. Lamma sabaru, lamma sabaru. Ya. Disebutkan di sini, iaitu di antara Bani Israel yang diutuskan kitab Taurat itu, ya, bahawa di sana ada imam-imam ataupun pemimpin. Ya. Artinya kerana berpedoman dan memegang teguh isi kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa, maka di kalangan Bani Israel muncullah imam-imam. Itu orang-orang yang dapat memimpin Bani Israel. Ya. Maka lahirlah para a'immah, pimpin-pimpin yang memimpin Bani Israel. Walaupun setelah Nabi Musa dan Nabi Harun wafat. Ya. Setelah Nabi Musa dan Nabi Harun wafat, tetapi risalah itu berterusan. Ini penting. Ya. Tuan, maknanya apapun kepimpinan itu, dia bukan hanya masa dia je. Sebaik-baik pemimpin itu dia dapat mengkader pemimpin yang lain supaya ada kesinambungan. Kalau hanya hebat masa dia saja, itu masih baguslah, tapi yang terbaik itu dia dapat mengkaderisasi orang yang akan meneruskan risalah itu. Sebab itulah kita lihat baginda sallallahu alaihi wasallam, lahirnya sahabat-sahabat yang terus boleh memimpin. Ya, zaman Abu Bakarnya, Umarnya, Uthmannya, Ali dan sahabat-sahabat yang lain. Ya. Mereka ini disebutkan, setiap sahabat ini ada kepakaran dia. Ada yang bidang bahasa, ada yang penterjemah, ada yang menulis. Ya. Masing-masing mereka itu ada yang memang panglima peperangan, mempunyai kepakaran yang tersendiri. Dalam ayat ini dijelaskan bahawa mereka dapat mencapai darjah yang tinggi menjadi imam. Apa dia? Kerana bersabar. Jadi makna kesabaran ini merupakan suatu sifat yang penting. Dalam susunan kata yang sedikit ini saja diberi pedoman untuk
barang siapa yang hendak jadi pemimpin dari kaumnya. Maksudnya, yang mulia itu tidaklah akan tercapai kalau mereka tidak mempunyai kesabaran. Ya, kalau mereka lekah putus asa, cepat mengah, cepat cepat putus asa, kecewa, dia tidak boleh menjadi pemimpin. Kerana itu, untuk naik ke tempat pimpinan tidaklah mudah. Mesti melalui berbagai rintangan dan hambatan. Kalau lekas pitam, cepat naik darah atau putus asa, maka tidaklah akan sampai ke tempat yang dituju. Itu dia ya. Jadi untuk menjadi pemimpin ini, sebab itulah Nabi SAW dilatih oleh Allah Ta'ala dengan latihan daripada awal lagi. Ialah satunya kehilangan orang yang dikasihi. Ya. Kemudian Nabi menjadi pengembala kambing. Proses menjadi pengembala itu pun merupakan ada hikmahnya. Mengembala kambing ya, pada usia masih awal remaja lah ya. Dan menghadapi dan juga berniaga, dilatih berniaga. Jadi ini semua merupakan proses-proses awal yang merupakan susunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana sifat kesabaran ini sesuatu yang ganjarannya itu ialah sesuatu yang tidak boleh dikira ganjaran yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu syair Arab menyebutkan di sini, tidaklah akan terhindar kemuliaan tertinggi itu dari penderitaan sehingga sampai tertumpah dari setiap persendiannya. Itu nak menceritakan bagaimana akan capai kemuliaan bila dia sudah sampai kepada penderitaan yang tinggi. Orang yang biasa menghadapi susah payah, dia akan menghargai ya, kehidupan itu sendiri. Orang yang pernah dipenjara, orang yang pernah menghadapi kesulitan, maka dia tahu bahawa bagaimana sulitnya penderitaan itu dan dia boleh menghargai. Dan ketika itulah kalau dia diberikan amanah sebagai pemimpin, dia boleh tahu. Sebab itu kalau orang start daripada bawah, lebih faham tentang apa orang panggil jerih perih orang di bawah kan. Tapi kalau dia terus naik ke atas, terus jadi golongan bangsawan je, dia susah nak tahu. Tapi kalau orang yang start dari bawah, dia tahu apa masalahnya. Kalau orang di sekolah sama juga lah. Tahu daripada bawah dia tahu lah. Jadi begitulah kepimpinan ini dia lahir yang sebaik itu daripada bawah, supaya dia tahu susah payah yang dihadapi di bawah. Sebab itu saya bila ngajar orang asli ni, saya suka hantar budak dan pergi rumah dia. Kata cikgu, tak payah hantar, orang lain hantar. Tak apalah, saya ikut pun tak apa. Jadi bila kita pergi rumah, tengok kampung dia, baru kita rasa kan, susahnya, payahnya nak datang sekolah ya. Jadi supaya kita bila kita nak buat keputusan tu, kita lebih banyak timbang tara ni kan, supaya kita tahu payah dengan yalah, mak ayah ni kadang-kadang kerja ladang ya. Itulah keadaannya. Jadi bila kita tahu dia punya background itu, lebih memberikan kita info untuk kita membuat suatu keputusan. Baik, jadi dalam kisah ini bagaimana kesulitan dan kepahian itulah yang memberikan kematangan ya kepada imam-imam, pemimpin-pemimpin dilantik oleh di kalangan Bani Israel. Bukan saja kepada pemuka kalangan Bani Israel diperingatkan melalui kesabaran untuk mencapai menjadi imam-imam, bahkan kepada nenek ataupun dari puluhan Nabi Bani Israel, iaitu Nabi Ibrahim, ditemui pula yang demikian. Nabi Ibrahim juga sama menghadapi maknanya ujian kesabaran yang tinggi. Dalam ayat Suratul Baqarah ayat 124, Allah menceritakan bahawa dia telah menguji Ibrahim dengan berbagai kalimah, iaitu perintah dan larangan. Semuanya telah disempurnakan oleh Nabi Ibrahim. Ya. Dan Allah berfirman, inna ja'alnaka linnasi imama,
aku menjadikan engkau menjadi imam untuk manusia. Ini kisah Nabi Ibrahim. Baik, itulah kita membaca selawat Ibrahimiyah. Selawat Ibrahimiyah yang kita baca dalam tahiyat itu, kerana kesabaran, ketinggian Nabi Ibrahim menghadapi ujian demi ujian. Ujian demi ujian. Tidak sedikit ujian dihadapi oleh Nabi Ibrahim. Semua ini memberikan kekuatan motivasi, dorongan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk terus istiqamah dalam menyampaikan dakwahnya di Mekah maupun di Madinah. Jadi kita pun tahu start daripada menghadapi Namrud itu seorang itu di Iraq, diuji dengan dibakar, diselamatkan, kemudian Allah perintah pindah ke Palestin. Kahwin dengan Siti Sarah, tak dapat anak. Kahwin pula dengan Siti Hajar, dapat anak, Nabi Ismail. Diperintahkan pergi ke Mekah. Kemudian sampai ke Mekah, tinggalkan Siti Hajar dan puteranya Ismail. Pergi ke Palestin, dakwah lagi. Kemudian di Palestin, dapat pula anak, Allah takdirkan dengan Nabi Ishaq. Balik ke Mekah pula. Sampai ke Mekah, Allah perintah pula sembelih Nabi putera yang dikasihi. Bayangkanlah, orang lama dah tak jumpa Dan pada Nabi Ibrahim, semua itu merupakan ujian yang telah dilalui dan disempurnakan. Dan mereka terhadap ayat-ayat kami amat yakin. Wa kanu bi ayatina yuqinun. Maka sekalian orang yang telah mencapai darjat imam ini pemimpin lah, bukan hanya imam sembahyang dia. Yang telah mencapai darjat imam itu dengan sebab kesabaran, dengan mencapai martabat itu, tumbuh sinar pimpinan kerana mereka terus menerus pula memupuk keyakinan kepada Allah Ta'ala. Keyakinan akan adanya kewujudan Allah. Keyakinan akan kebenaran janjinya. Keyakinan akan benarnya apa yang mereka perjuangkan. Sebab itu tuan-tuan, satu benda yang kita harus, kalau orang menjadi pemimpin ni, dia kena yakin future tu untuk apa yang diperjuangkan, untuk agama, untuk Islam. Ketika dalam peperangan Ahzab, ketika menggali parit, Khandaq kan, ketika dipukul batu tu, terpecik percikan api keluar, kena gelaga dia kan, dengan cangkui ke apa kan. Tuan-tuan boleh bayang, Mesir itu maknanya dikepung oleh 10,000 tentera Kufar, Quraisy dan gabungan orang, maknanya kabilah-kabilah Arab. Maknanya tak tahu lagi macam mana kesudahannya. Tetapi ketika Nabi dan sahabat melihat percikan api itu ke arah timur dan barat, apa Nabi sebut? Futihatir Rum. Ketika percikan itu ke barat, Nabi kata Rum akan ditewaskan. Sahabat-sahabat bila kata Nabi cakap, dia orang yakin. Dan mereka menyambut dengan takbir Allah. Dan ketika satu kali pula, kedua, cahaya spark itu menghala ke timur, ke Fars. Nabi kata Futihatir Fars. Fars akan dijatuhkan. Sahabat pun nyambut dengan takbir Allah. Tuan-tuan, keyakinan mereka kepada apa yang Nabi itu, dan Nabi juga yakin berusaha akan Allah sempurnakan. Dan ini tentulah hasil daripada kesabaran. Kerana bukan mudah untuk melahirkan keyakinan ini. Tetapi memang kena sabarlah. Bukanlah maknanya semudah itu. Tidak ada permaidani merah dalam mencapai sesuatu kemenangan ini. Memerlukan kepada kesabaran yang tinggi. Dan itulah setiap kali pun Nabi menghadapi, ketika Nabi bukan sama juga, Nabi satu kali duduk di sisi Kaabah bersama Khabbab al-Arat. Khabbab al-Arat ni kan belakang dia berparut kerana ditarik atas bara api. Jadi Khabbab al-Arat kata, ya Rasulullah, mata nasrullah, bila lagi bantuan Allah? Yalah, kita boleh bayangkanlah bagaimana Khabbab al-Arat ni susah kan.
sampai diseret atas bara api. Nama apa Nabi sebut ya? Bukan maksudnya Nabi sebut ialah wahai khabar, maknanya umat terdahulu menghadapi ujian yang lebih sukar. Ada yang digergaji kepalanya. Ada yang dipisahkan daripada daging dan tulang. Dan apa Nabi kata, bahawa Allah pasti akan memberikan kemenangan. Nabi kata walakinnakum kaum mustajilun, tetapi kamu ni kaum orang yang tergesa-gesa. Itu Nabi sebut pada khabar. Allah pasti akan memenangkan risalah ini. Nabi memberikan suatu keyakinan. Allah pasti akan memenangkan risalah ini. Sehingga apa disebut, seseorang yang mengembara di dalam satu perjalanan tidak takut, melainkan hanya kepada serigala-serigala saja. Mana akan timbulnya keamanan dan kesejahteraan dengan kemenangan Islam. Ini satu benda yang penting kepada a'immah ataupun kepada pemimpin-pemimpin, dan juga kepada kita lah, yang nak membawa risalah dan agama Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di sini ada beberapa pandangan-pandangan tentang yang terkait dengan benda inilah ya. Ibnu Katsir memberikan komentar dalam tafsirnya tentang imam-imam Bani Israel. Antaranya ialah tak kala mereka bersabar menerima perintah-perintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarang, menerima baik dan membenarkan apa yang dibawa oleh Rasul-Rasul Allah, serta bersedia menjadi pengikut mereka, maka timbullah di kalangan mereka imam-imam yang memimpin kaumnya kepada kebenaran dengan perintah Allah, menyeru manusia kepada kebajikan, menyuruh kepada makruf, mencegah daripada mungkar. Tetapi setelah ada kalangan mereka yang mengganti-ganti, menukar-nukar risalah tu, dia dah menyelewengkan, mentakwilkan ayat suci dari maksud sebenar, Allah dicabut Allah Tuhan daripada Allah maqam mereka jadi imam tu. Jadilah hati mereka kesat dan kasar sampai berani mereka mentahrifkan atau menyelewengkan kata-kata ataupun firman Allah dari tempat yang sebenar. Jadi mereka melakukan penyelewengan, maka tidak adalah lagi title mereka sebagai pemimpin dan imam. Dan kata Sufyan Sahuri, hendaklah seorang yang ingin jadi imam dari satu kaum jangan terikat hati kepada kemegahan dunia. Itu syarat. Nak jadi imam ini, hendaklah tidak ada terikat dengan kemegahan dunia. Kata Imam Waqi' berkata, agama memerlukan ilmu sebagaimana badan memerlukan makanan roti. Kata Imam Ali Sayyidina Ali, sabar adalah kepala dari iman. Sabar ibarat iman, kepala dia. Kalau ada orang ada kepala, kalau kita umpamakan iman itu orang, maka kepala itu adalah sabar. Sebagaimana kepala manusia adalah hakikat sejati dan hidup manusia, kalau kepala hilang, badan tubuh tidak ada artinya lagi. Maka begitulah iman itu, maka yang menjadi kepalanya ialah kesabaran. Kesabaran. Jadi ini antara yang kita boleh pelajari daripada ayat 23 dan 24 ini, iaitu bagaimana para rasul dan pemimpin Bani Israel itu diberikan kemuliaan dengan lamma sabaru, ketika mereka memiliki sifat kesabaran. Maka begitulah bagi kita pun kesabaran itu sesuatu yang penting dalam kehidupan kita. Baik, saya habis ayat 25 je lah ya. Inna rabbaka wa yafsilu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Sesungguhnya Tuhan engkau dialah yang akan memutuskan di antara mereka di hari kiamat pada hal ehwal yang selama ini mereka perselisihkan. Artinya dalam memimpin umat, di antara imam-imam pemimpin yang benar akan terjadi juga beberapa berlainan pendapat ataupun ijtihad. Bukti bahawa manusia itu bebas berfikir dalam rangka kesatuan akidah. Ya, mungkin akan ada perbezaan-perbezaan pendapat dan pandangan. Maka perselisihan pendapat yang demikian jangan sampai jadi selisih yang mendalam, lalu membawa haluan yang berbeza,
melainkan serahlah kepada Allah Ta'ala tentang keputusan mana yang benar dan mana yang salah. Asal sahaja i'tiqad yang benar, ya, tidaklah Allah akan memburukkan perselisihan fikiran. Jadi perselisihan itu benda yang sah-sah dia, tetapi jangan melibatkan akidah, ya. Perbezaan itu mungkin ada di kalangan sahabat pun ada, ya. Ada perbezaan, tetapi janganlah perbezaan itu ditajamkan, ya. Kena ada keterbukaan, ya, tafatuh, ya, keterbukaan, ya, selama mana dalam bingkai, ya, akidah yang jelas. Terutama perselisihan Bani Israel sama mereka. Ya, ini maknanya sampai timbul agama mereka namakan dengan nama sendiri, itu Yahudi, dibangsakan kepada salah satu suku keturunan Nabi Yaqub, atau Nasrani yang dimasukkan kepada kampung Nazaret, ya, tempat lahir Nabi Isa. Jadi maknanya perbezaan itu kita serahkan kepada Allah Ta'ala, dan Allah akan menentukan siapa yang benar, siapa yang salah pada hari kiamat. Namun begitu, dalam perselisihan itu mestilah kerangkanya dalam akidah yang satu. Jangan maknanya benda yang akidah itu berbeza, tak bolehlah, ya. Selama mana dia masih dalam kerangka akidah yang akidah yang sahih, ya, maka itu dibenarkan, ya, dan kenalah sifat keterbukaan. Ini penting dalam suasana kita sekarang ni pun, ya, keterbukaan itu ada, kerana perbezaan itu memang kalau kita lihat ada satu kes yang masyhur berlaku ketika nak pergi ke satu kabilah Yahudi, Qainuqa ke Quraizah. Nabi kata semua orang kena sampai ke Quraizah waktu sekian-sekian, waktu asar rasanya. Maka sahabat pun bertolak ke Madinah, pergi ke Bani Quraizah. Bila sampai tengah jalan, dah masuk asar, ya. Jadi ada sahabat kata, kita sembahyang asar dulu, pasal asar dah masuk. Ada sahabat kata, tak, Nabi kata kita kena asar di Quraizah. Ada sahabat kata, betul, itu kalau kita sampai awal. Ini asar dah masuk, kita sampai, kita sembahyang asar sini, kemudian kita pergi ke Quraizah. Jadi ada sahabat kata, tak, kita pergi dulu ke sana, sembahyang asar di sana. Jadi dua pendapat ini daripada arahan yang sama. Nabi kata, pergi cepat, bersegeralah kamu. Rasanya mau bertolak lepas Zuhur kot daripada Madinah. Sampai sana waktu asar. Bila sampai tengah jalan, tak sempat asar sampai Quraizah, tengah jalan, jadi berlaku dua pendapat di kalangan sahabat. Ada yang sembahyang asar di tengah jalan, ada yang sampai ke sana. Bila balik ke Madinah, rujuk kepada Nabi. Nabi kata kedua-duanya betul. Ya. Mana satu berpendapat kita kena asar di sana, dia pergi dengan asar. Buat sikitlah. Ada berpendapat kita asar di tengah jalan kerana kita tak sempat nak waktu awal itu asar di Bani Quraizah. Jadi maknanya di sini ialah Nabi mengakui di sinilah adanya ijtihad. Ya. Maknanya tidak boleh menyalahkan, dua-duanya betul dalam ijtihad. Sebab mengambil nas yang sama. Ya. Yang tak boleh ni ialah kita rasa kita je betul, orang lain sebut tak betul. Itu tak boleh. Ya, selama mana ada nas yang menjadi pegangan, jadi kita ada keterbukaan lah. Ya, kerana nas sunnah yang sama daripada Nabi, cuma dalam memahami. Dalam memahami. Macam saya ambil buku ni lah. Kalau saya tanya tuan-tuan, apa kat sini? Semua orang tentulah nampak tak ada apa. Saya kata ada tulisan. Sebab saya sudut lihat daripada Quran je kan, tafsir. Daripada sudut pandang saya, tuan-tuan sudut pandang sini. Macam mana saya dapat tuan-tuan kata ada tulisan? Memanglah pada sudut pandang saya. Jadi di sinilah kadang-kadang perbezaan itu wujud. Tapi keterbukaan itulah yang akan menyebabkan kita lebih, maknanya menjadi orang yang lebih dapat menerima perbezaan dengan cara baiklah. Wallahu a'lam. Kita habiskan sampai ayat 25. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Subhanallah.